Hari ini kamu belajar tentang 4.1 pengenalan cara tindak balas. Tindak balas cepat dan tindak balas perlahan dalam kehidupan harian. Tindak balas kimia menunjukkan perubahan kimia di mana apabila bahan tindak balas saling bertindak balas, dia akan menghasilkan hasil tindak balas yang berbeza daripada bahan tindak balas. Contohnya, bahan tindak balas lautan pambem 2 nitrat bertindak balas dengan lautan kalium iodida. Di mana kedua-dua larutan ini merupakan larutan tidak berwarna. Apabila kedua-dua larutan ini bercampur, ia akan menghasilkan bendakan kuning yang dinamakan pambem 2 iodida dan larutan tidak berwarna kalium nitrat sebagai hasil tindak balas. Yang sebelum Ana panah dua-dua ini ialah bahan tindak balas. Selepas tu dia hasil dua hasil tindak balas. Bahan tindak balas semakin berkurang manakala hasil tindak balas bertambah dari segi kuantiti dengan masa. Graf-graf perubahan kuantiti bahan tindak balas dan kuantiti hasil tindak balas. Kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan masa. Manakala kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan masa. Perhatikan dan fahamkan persamaan dan perbezaan dalam graf-graf perubahan kuantiti bahan tindak balas dan kuantiti hasil tindak balas melawan masa dalam tindak balas yang cepat yang diwakili oleh lengkung graf berwarna biru dan tindak balas perlahan diwakili oleh lengkung graf berwarna merah. Pada suatu masa tertentu, sepatutnya ini ialah satu garis lurus. Pada satu masa tertentu, kecerunan graf bagi tindak balas yang cepat adalah lebih tinggi berbanding dengan kecerunan graf bagi tindak balas yang perlahan. Contoh Q2. Ini Q1. Kecerunan graf bagi tindak balas yang cepat adalah lebih tinggi berbanding dengan kecerunan graf bagi tindak balas yang perlahan pada masa yang tertentu. Kecerunan graf lebih tinggi bermaksud tangennya lebih curam. Lengkung grafnya lebih curam. Untuk ini, tindak balas cepat kat bawah sini. Dia lebih cepat mencapai masa untuk tindak balas lengkap. Apabila graf mula mendatar, masa ini ialah masa yang diambil untuk tindak balas lengkap. Manakala untuk tindak balas perlahan, dia mengambil masa yang lebih panjang untuk tindak balas lengkap. Untuk ini di sini kita akan nampak. Persamaan bagi kedua-dua tindak balas cepat dan perlahan melibatkan kuantiti bahan tindak balas berkurang manakala kuantiti hasil tindak balas bertambah. Perbezaannya, kadar tindak balas bagi tindak balas yang cepat adalah tinggi, manakala kadar tindak balas bagi tindak balas perlahan adalah rendah. Tindak balas cepat akan mengambil masa yang singkat untuk menjadi lengkap. Manakala tindak balas perlahan mengambil masa yang panjang
untuk tindak balas lengkap. Dua gambar ini menunjukkan contoh tindak balas yang berlaku dalam kehidupan harian kita. Gambar yang pertama ini menunjukkan nyalaan gas butana di mana ia merupakan tindak balas yang cepat. Pengalatan besi ialah tindak balas perlahan. Kadang tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas per unit masa. Untuk mengira kadar tindak balas, kamu kena cari perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas yang boleh diperhatikan dan diukur. Contoh, ada 5 ni. Pengurangan jisim, isi padu atau kepekatan bahan tindak balas. Pertambahan jisim, isi padu atau kepekatan hasil tindak balas. 3. Pengurangan atau pertambahan tekanan, suhu, nilai pH, kekonduksian elektrik, kekonduksian haba atau keamatan warna campuran tindak balas. 4. Pertambahan isi padu atau tekanan gas yang terbebas. 5. Pertambahan ketinggian mendakan yang berbentuk. Kelima-lima contoh ini adalah perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas yang kamu boleh perhati dan ukur untuk suatu tempoh masa tertentu bagi menentukan kadar tindak balasnya. Kita lihat contoh soalan pengiraan. 0.3 gram pita magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik cair berlebihan sehingga lengkap dalam masa 30 saat. Hitung kadar tindak balas bagi tindak balas tersebut. Di sini, pita magnesium merupakan bahan tindak balas pengehat di mana dia akan habis bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Pada akhir tindak balas, asid hidroklorik cair ini akan tertinggal atau berlebihan. Tak akan habis bertindak balas. Magnesium akan habis bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Okay, untuk hitung kadar tindak balas, kamu kena guna formula ini. Okay. Pengurangan jisim magnesium bahagikan masa yang diambil. Sama dengan 0.3 bahagi 30 saat sama dengan 0.01 gram per saat. Bermaksud dalam satu saat 0.01 gram magnesium telah bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Kita lihat contoh lain. Okey, untuk mengira kadar tindak balas bagi suatu tindak balas, kita boleh kira dari segi kadar tindak balas purata. Kadar tindak balas purata bermaksud nilai purata kadar tindak balas yang berlaku dalam sesuatu tempoh masa tertentu. Contoh soalan ini. Perhatikan Raja 45, hitung kadar tindak balas purata dalam minit yang pertama. Minit yang pertama ialah dari 0 hingga 60 saat. Pada 60 saat, jumlah isi padu gas hidrogen yang terkumpul ialah 20. Okay. Guna ini, isi padu bahagi masa. 20 bahagi 60 sama dengan 0.33 cm padu per saat. Unit wajib ditulis. Jangan lupa. Kira kadar tindak balas purata dalam 2 minit yang pertama. Dari 0 saat hingga 120 saat. Pada 120 saat, isi padu gas hidrogen ialah 30. Okay. Maka formula ialah 30 bahagi 120 sama dengan 0.25 cm padu per saat. Okay. C.
Kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Untuk soalan ini, kena cari perbezaan. Minit kedua bermaksud antara minit yang pertama dengan minit yang kedua. Pada minit yang kedua, isi baru gas hidrogen yang terkumpul ialah 30, minit pertama 20. Jadi kena cari beza 30 tolak 20 bahagi 120 tolak 60. Sama dengan 10 bahagi 60 sama dengan 0.17 cm padu per saat. Kita lihat contoh yang kedua untuk jenis soalan ini. Kira kadar tindak balas purata dalam minit ketiga. Maksudnya cari beza antara minit kedua dan ketiga. Pada minit ketiga iaitu 180 saat, isi baru gas hidrogen ialah 35. Pada 120 saat ialah 30. Jadi 35 tolak 30 bahagi 180 tolak 120. Sama dengan 5 bahagi 60 sama dengan 0.08 cm padu per saat. Okay, E. Kira kadar tindak balas purata keseluruhan bagi tindak balas ini. Keseluruhan. Jadi kamu kena tahu daripada graf ini berapa masa yang diambil untuk tindak balas lengkap. Tindak balas akan lengkap pada permulaan. Pada apabila graf itu mula menjadi malam. Dari sini kan. Jadi masa permulaan ini ialah masa yang diambil untuk tindak balas lengkap. Isi padu bahagi masa. 35 bahagi 180 sama dengan 0.19 cm padu per saat. Take note, tindak balas berhenti pada 180 bukannya pada 360. Masa ialah masa sebaik saja graf menjadi malam. Ialah masa untuk tindak balas lengkap. Okey, untuk mengira kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu atau kadar tindak balas seketika. Apa maksudnya? Kadar tindak balas seketika ialah kadar tindak balas yang berlaku pada satu-satu masa atau ketika tertentu. Maksudnya kadar tindak balas pada sesuatu saat. Sila scan ini, guna handphone kamu, scan QR code ini untuk lihat cara melukis tangent. Saya percaya kamu belajar MS sudah belajar ini, betul tak? Hello? Boleh beri respon? Ya, cikgu. Sudah belajar kan cara lukis tangent, cara kecenderungan graf? Kadar tindak balas pada masa T sama dengan kecenderungan tangent lengkung pada masa T. Perhatikan darjah 4.6, kadar tindak balas pada masa 20 saat. Sini. Bagaimana nak kira kecenderungan tangent pada masa 20 saat? Dari paksi X ini, kamu garis sampai you mencecah graf ini pada satu titik. Ini merupakan titik tengah bagi garis lurus PR. Pastikan garis lurus ini adalah seimbang dari segi jarak. Jarak antara kedua hujung garis tangent PR dengan lengkung graf itu. Jarak ke sini lebih kurang sama. Kalau boleh samakan. Kalau sini kamu tengoklah. Ini lebih besar kan berbanding dengan ini. Jadi ini kena kurangkan. Okay? Atau you tengok dari sini. Dia punya sudut sini dengan sini lebih kurang sama. Macam ini dah okey. Okey? Kamu boleh tengok sudut juga. Sudut ini dengan ini. Okay, ini cara lukis tangent.
Dan lengkapkan satu segitiga tepat. Guna formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ini ialah Y2. Koordinat ini X2, Y1. Koordinat ini ialah X1. Okey. Jadi daripada graf Y2 ialah 49. Y1 21. 49 minus 21 sama dengan X2 29 minus 9. Sama dengan 28 bahagi 20 sama dengan 1.40 cm padu per saat. Kalau itu nombor perpuluhan, beri ya kepada 2 tempat perpuluhan. Dan letak unit pada jawapan akhir. Contoh 2, dalam satu eksperimen, ketulan zinc yang berlebihan bertindak balas dengan asid hidroklorik cair dalam darjah 4.7. Kaedah ini adalah digunakan untuk mengumpulkan gas hidrogen terbebas. Gas hidrogen ini dapat kita ukur dengan kaedah sesaran air dalam biuret. Biuret ini diisi penuh dengan air dan ditelangkupkan ke dalam sebuah besen yang berisi air. Dan satu kelangkun yang telah dipasang dengan salur penghantar. Muncung salur penghantar itu dimasukkan ke dalam mulut biuret. Biuret ini diapitlah supaya ia tegak dan dapat kumpul gas. Ini kaedah sesaran air dalam biuret untuk mengumpul gas yang terbebas dalam satu tindak balas. Soalan ini minta untuk hitung kadar tindak balas pada masa 60 saat dan 120 saat. Satu graf isi padu gas hidrogen terbebas melawan masa diplotkan. Setiap 40 saat ia dah catatkan berapa isi padu gas hidrogen terbebas. Ini bentuk grafnya yang dia dapat. Pada 60 saat kat sini. Dekat satu pangkal. 120 saat di sini. Kamu kena lukis tangent. Buat satu-satu lah. Buat ini dulu. Buat yang A dulu. Bila dah besar kan ni tangentnya. Ulang balik cara lukis tangent je lah. X ini ialah titik tengah. Pastikan sudut haruslah lebih kurang sama. Dan lengkapkan satu segitiga tepat. Y2 tolak Y1, 43 tolak 23 bahagi X2 100 tolak 20. Sama dengan 20 per 80 sama dengan 0.25 cm padu per saat. Ini formula. Kadar tindak balas pada masa T pada satu saat itu ialah kira keseluruhan tangent pada masa T. Formula Y2 minus Y1 equal to X2 minus X1. Kira kadar tindak balas pada masa 120 saat. Graf ini agak kecil, kamu lihat buku teks untuk lebih jelas. Pada 120 saat,
Di sini pangkal satu. Lukis satu tangent lah, di mana dia hanya menyentuh pada titik. Pada satu titik. Pada masa 120 saat. Lengkapkan satu segi 3 tepat. Bacakan skala. Kalau dia tengah-tengah, you kena ambil point 5. Tak boleh bundakan kepada nombor bulat terdekat. Cannot. Okay, kasih yang tengah-tengah kan. So, baca teliti ini yang 47.5 tolak 38.5 bahagi 160 tolak 80. Sama dengan 9/80 sama dengan 0.11 cm per saat. Okay. Untuk cari kadar tindak balas pada satu saat itu, anda kena lukis tangent dan cari kecerunan tangent. Okay, kita lihat latihan SPS. Ke surah 47. Soalan quiz 4.1 hanya tanya tentang sikit teori, kadar tindak balas cepat, lambat, dan soalan pengiraan kadar tindak balas, kecuali soalan tanya tentang kadar tindak balas pada satu saat, pada suatu masa. Yang kena lukis tangent kita tak dapat buat dalam Google Form. Jadi you practice kat SPS. Skor minimum ialah 32. Pak 4. 4, 5, 6 itu tentang kimia. 7, 8, 9 itu fizik. Soalan yang pertama, tentukan tindak balas di bawah sama ada tindak balas cepat atau lambat. Masa form 3 rasa you sudah belajar kan? Anda ada pengetahuan sedia ada tentang tindak balas cepat ataupun lambat. Okay, Zuang sila jawab yang pertama, fotosintesis. Okey. Nombor 1 tindak balas lambat. Ya, betul. Kedua, Christina. Pembakaran arang kayu ialah tindak balas cepat. betul. Semua pembakaran itu ya tindak balas cepat. Berkarat, baku besi berkarat. Darwin? Diwasri? Tindak balas lambat. Betul.
Keempat, Elin, perebutan daun je lah. Tindak balas lambat. Ya. Ambil beberapa hari untuk ya terurai. Goreng telur. Grace. Cepat. Betul. Intan. Pencernaan makanan dia lah. Tindak balas lambat. Betul. Okay. Ambil masa 8 jam dalam turut. 7. Pembakaran pita magnesium je lah. Justin sila jawab. Tindak balas cepat. Okay, betul. Semua pembakaran ni adalah cepat. Tindak balas natrium dan air. Jinglu. Cepat. Yes. Natrium ialah logam reaktif. Tindak balas logam reaktif dengan air memang berlaku secara spontan dan cepat. Membakar kek ialah tindak balas apa? One way. Tindak balas cepat. Ya, tindak balas yang cepat. Okey, baik. Kita teruskan dengan penyelesaian masalah numerical tentang cara tindak balas. Gambar di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengumpul gas hidrogen yang terbebas bagi tindak balas antara zinc dan asid hidroklorik cair. Asas konsep tindak balas ini, zinc ialah logam yang reaktif. Apabila logam reaktif bertindak balas dengan asid, hasilnya ialah garam dan gas hidrogen. Anda boleh tuliskan ini. Asalnya nanti kamu akan belajar. Zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik, hasilkan zinc, larutan zinc klorida dan gas hidrogen. Gas hidrogen ini dapat diperhatikan dengan gelembung-gelembung gas yang terbebas. Apabila apabila gas hidrogen dikumpulkan, paras air akan menurun. Ini akan bertambahlah. Isi baru gas hidrogen akan bertambah. Dan dapat diukur. Di-rate kan ada skala kan. Dari atas sini, dari penuh sini 50. Okay. Bawah sini kosong. Okay. Sorry. Kat sini 50, sini kosong. Ya, terbalik. So, nak cari bacaan biurate ialah biasanya untuk sains you tak payah. Dia sudah bagi untuk you punya. You cuma perlu lakarkan graf sahaja. Bacaan akhir biurate, tolak bacaan awal biurate. Sama dengan isi padu gas hidrogen yang terbebas pada suatu selang masa. Jadual di bawah menunjukkan isi padu gas yang terbebas pada selang masa 30 saat bagi tindak balas antara zinc dan asid hidroklorik cair. Okey, daripada jadual ini, bolehkah kamu nyatakan apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan?
dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Suangying nyatakan apa itu PM dan PB. Dalam jadual. PM ialah masa. Betul. PB? PP ialah isi padu gas. Okey, bagus. Dari jadual tajuknya kita boleh tentu atas PM bawah PB ya. PM yang mempengaruhi PB. Kan apabila masa bertambah, maka isi padu gas bertambah. Bukannya yang sebaliknya. Bukan isi padu gas yang kontrol masa. Masa yang kontrol, yang menentukan isi padu gas. Kadar tindak balas bagi tindak balas yang berlaku dalam eksperimen ini adalah perubahan isi padu gas yang terkumpul per unit masa. Jadi unit untuk kadar tindak balas ialah cm padu per saat. Hitung kadar tindak balas purata untuk kadar tindak balas ini. Yang pas ini. So daripada graf ini Okay, so nak tanya pelajar. Ini tahu aplikasi tak? Mira, bagaimana you buat selesaikan soalan ini 1A? Saya buat 48 cm padu bagi dengan 270 saat. Ini ya? Ya. Untuk ini contoh soalan dalam buku teks tu untuk cari kadar tindak balas purata keseluruhan. Di sini ialah cari kadar tindak balas purata keseluruhan. Walaupun dia tak mention keseluruhan, tapi inilah maksudnya. Okay, jumlah isi padu gas hidrogen terkumpul per masa yang diambil untuk tindak balas lengkap. Ini ialah masa. Sebaik saja graf mendata, sebaik saja graf menjadi malah masa ini. Jadi bukan 270, tapi ialah apa? Ha? 210. Ya, 210. Okay. Danish Iqbal. Danish Iqbal, boleh respon tak? Ya, cikgu. Bagaimana you jawab ni? 1A, cikgu. 810. Saya ambil yang 48 dan 210 tu. Okay, betul. Dapat 0.23. Betul? cm padu per saat. Betul. Seterusnya hitung kadar. Okay, bagus ha? Tak faham tanya belajar. Nafisa jawab 1B. 25 cm padu bahagi dengan 60 saat. 2 minit yang pertama. Bukan 1 minit pertama.
Farah. Farah. Jawab soalan 1B. Apa bagi apa? Cara tindak balas purata dalam 2 minit pertama. 25 bagi 60. 2 minit berapa saat ah? 2 minit berapa saat? 120. Jadi boleh bahagi 60 ke? Siapa boleh respon kat chat? Sepatutnya angka kerja yang apa? Fatin, Nabila, respon. Ya, cikgu. Soalan 1B. 38 bahagi 120. 38 bahagi 120. Okey, betul, bagus. Inilah cikgu nak. Pelajar tahu jawab, you capai TP itu, TP 3. Dapat 0.32 cm padu per saat. So, kena balik kepada konsep max. 1 minit sama dengan 60 saat. 2 minit. Yalah. 60 darab 2 lah sama dengan 120 saat. Kirakan cara tindak balas purata dalam minit pertama. Aisyah, Xiao Li Qian. Li Qian jawab ini. 15 bahagi 30. Isi padu. Minit pertama. Minit pertama. Ni bukan sudah belajar ke ataupun ni asas. Aisyah 1C. Ini cikgu. Bagaimana you selesaikan soalan 1C? Nyatakan langkah kerja you. 25 bagi 60. Betul lah. 25 isi padu bahagi masa. Kan minit, 1 minit ada 60 saat. Jawapan 0.42 cm padu per saat. Kirakan cara tindak balas purata dalam minit kedua. Minit kedua. 吃肉 38 tolak 25 bahagi 120 tolak 60. Very good. Kena cari beza. Beza isi padu gas dan beza masa. Beza isi padu gas bahagi beza masa. Jawapan 0.22 cm padu per saat. Soalan 2. Untuk kira kadar tindak balas pada masa tertentu. Pada sesuatu saat. Plot graf bagi isi padu hidrogen terkumpul melawan masa. Guna data dalam jadual ini,
untuk plotkan graf. Semakin kurang pelajar uploadkan tugasan lengkap dalam Google Classroom, apa jadinya? PDPR bukan bererti kamu tak payah belajar. Bila naik sekolah, minggu ketiga ke keempat bulan April, kamu akan duduki peperiksaan pengesanan. Apa yang diajar semasa PDPR takkan diulang lagi. Ya. Kita akan move on. Jadi tolong lengkapkan hantar latihan ke Google Classroom. Tak siap masa cuti pun kamu kena siapkan. Jangan nak tunggu cikgu naik nama baru kamu bertindak. Tentukan kadar tindak balas pada 60 saat dan 120 saat. You buatkan graf ini. 00, 30, 15. Okay. Dah buat graf ini kan. You buat pangkal kecil lah, baru you sambungkan ini. Bahagian yang lengkung guna freehand sampai sini boleh garis lurus. Okay, lepas itu nak kira kadar tindak balas purata pada 60 saat. Buat satu garis. Putus-putus lah. Dari 60, paksi X 60 saat ini sampai mencecah graf ini pada satu titik. Actually sini tak payah punya. Sini tak payah. Okay. Kemudian kamu buat satu tangent lah. You buat tangent. Pastikan ini dengan sini, sudut sini lebih kurang sama. You buat satu segi 3 tepat. Saya bukan panggil you saling jawapan ikut yang buku saya ni. Kamu tengok buku ini pun tak begitu tepat kan, nampak? Tak balance kan sudut ini. Di sini kena tinggikan sikit. Kamu buat segi 3 tepat ini, pastikan garis ini pada skala yang dapat dibaca lah. Okay. Jawapan kamu, okay, kalau jawapan buku ini. So jawapan kamu kalau plus minus 0,05 saya terima. Siapa tak dapat? So saya nak tanya setiap orang. Sun Hui, apa jawapan kamu? Belum buat. Belum buat ah? Ah. Belum buat ah? Zakira? Dah buat ke belum? Belum.
Siapa telah buat? Sila beritahu jawapan. Syirul sudah buat ke belum? Belum. Belum. Aisyah, Belum. Dichen, Belum. Fatin, Belum. Farah, Nafisa, Belum. Danish Iqbar, Belum cikgu. Mira, Belum. Suang Ying, Sudah. apa jawapan 3A kamu? 0,25. Oh, bagus. Jadi jawapan tu dalam julat saya lah. Okey? Tanya. Wen Wei, hello. Jingru, 3A. Kenapa senyap bunyi Saya belum buat lagi. Oh. Grace, Yes, 3A. 3A 0,24. 24. Betul lah dalam julat ini kan. Okey, 3P jawapan berapa, Grace? B belum buat. Belum lah. Suang Ying, 3P berapa? 0,17. Ya, sama dengan jawapan buku ah. Yang masuk betul lah. Justin, 3P dah buat ke belum? Belum. Elin, Belum, cikgu. Christina, Belum lagi, cikgu. Zuang, Zuang. Okey, Suang Ying sudah buat 3C tak? Dah. Macam mana? Jawapan kosong. Kosong ah. Mengapa kosong? Sebab dia keturunan kosong. Keturunan kosong. Tindak balas telah lengkap. Okay? Keturunan kosong betul. Apabila tindak balas telah lengkap, dia tengok keturunan tak ada sudut langsung kan. Okay? Bila graf mendata keturunan ialah kosong. Dia tak sengit, dia straight lines. Okay? 180 darjah. Okay, untuk cari ini pada 120 saat kamu lukislah satu garis putus-putus sampai menjejar lengkung ini pada satu titik dan kamu buat satu angka kecil dan buat garis lurus tangent. Nak buat tangent yang cantik adalah adjust lah sampai sudut ini lebih kurang sama dan kamu lengkapkan satu segi 3 tepat. Pastikan segi 3 tepat ini pada skala yang dapat you baca. Okay. Untuk ini 47.5 kan.
Okay, setiap dua ini ialah apa? Kalau dua ialah satu. Jadi kira sendiri ya, sebab masing-masing kamu lukis tak sama punya. Mungkin ada sikit perbezaan. Okay, belajar macam mana nak baca skala. This one is 46, 47, 48, 49. Kalau kat sini, enam, 47, 47, empat tujuh puluh lima. Kalau you nak lukis sampai you boleh baca dengan senang lah. Ha? Boleh baca dengan senang. Okay, ini sahajalah perbincangan kita hari ini. Kamu harus buat dulu baru you akan faham dia. Matematik yang lagi praktis. Lagi ada. Tolong jawab sebelum pukul 4 kena siap quiz itu. Okay. Dah, ada apa nak tanya? Tak faham boleh tanya nanti. Okay, sampai pukul apa? Pukul 3. Sila siapkan buku SPS, tugasan upload semua dalam grup. Saya akan tengok siapa setiap minggu ada hantar punya, itu baru dapat merit baru akan dapat satu token. 15 ada bunga, satu bunga ialah satu merit lah, maka merit. Dapat 15 dia dapat satu token. Okay. Thank you kepada semua atas penglibatan Google Meet hari ini. Kita jumpa dalam sesi seterusnya minggu depan. Okay, bye. Terima kasih, Go. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye.